Alright, terima kasih dan lagi sekali cikgu ucapkan terima kasih kepada yang hadir di dalam dunia maya pada hari ini. Inilah dia dipanggil teknologi. Ini yang dikatakan salah satu lagi era baru, abad alaf 21. Kepada yang berada di Sabah. Ada yang daripada Sabah? Daripada Sabah? Good. Kurang-kurang angkat tangan. Terima kasih. Sarawak. Ada? Alhamdulillah, that's good. Dari Perlis, Kedah, hinggalah ke Johor. Hari ini kita berada dalam satu platform yang cukup besar. Kepada anda bersama saya, dipanggil seminar teknologi update, setup untuk live streaming, basics, intermediate dan advance. Sekarang ni kita melihat kepada satu lagi fenomena. Mungkin COVID akan habis. Mungkin wabak ni akan habis. Tetapi sebenarnya ini adalah salah satu lagi platform yang kita guna. So kita tak akan habis. Walaupun COVID akan habis, kita tak akan habis. So maksud dia, kita memang akan plans lagi perancangan yang baru. Mungkin kalau kita lihat di luar sana, ramai terima kasih kerana yang membuka muka, image. Bukan apa, Cikgu Sharif kalau dia sekadar tengok nama kadang-kadang tak ingat. Itu sahaja sebenarnya, right? So okay, then kita akan mula kelas kita pada pagi ni. Kita akan go through the beberapa slide. Simple saja. Walaupun kita ada lebih kurang 3 jam. Cikgu Sharif berada dalam 2 studio pada hari ini. Satu kita panggil dia panggil studio fizikal ataupun kita panggil studio A. Okay, right, kepada studio A. Dan Cikgu Sharif akan pindah kepada studio B untuk bawakan kepada anda dalam teknologi lain pula. Apa yang kita lihat hari ini ialah tentang, okay, kita akan go through apa yang cikgu nak bawa kepada anda, macam mana nak set up live streaming. Ada yang katakan ambil handphone, dah boleh live. Cukup. Adakah standard kita akan pergi kepada live streaming sebenarnya? Right. So, Cikgu Sharif ambil masa anda adalah 9.30 pagi sampai 12 tengah hari. Kita cuba, right? Then kita akan pergi kepada litas langsung. Ini yang dikatakan daripada Maya sebenarnya. Kami berada dalam studio. Selalunya dalam seminar-seminar yang lain, Cikgu Sharif memang berada dalam dewan. Depan ramai. Tetapi hari ini Alhamdulillah kita dapat bersiaran dalam 2. Sebab dalam platform ataupun app Zoom kita dah fully book. Untuk 100 orang yang kita limit dah penuh. So hari ini kita buka juga lagi satu channel dekat OBS. Okey, menggunakan Facebook Infra TV. Okey, kepada anda, kalau kita lihat dari segi pengalaman, mungkin ramai yang dah mengenali Cikgu Sharif. Okey, so siapa Cikgu Sharif? Ramai dah kenal. Rasanya dalam grup yang kita ada hari ini semua sudah kenal. Okey, ada yang sudah kenal? Okey, so rasanya biasa je. Cikgu Sharif ni adalah satu insan yang biasa, insan yang diberi peluang untuk menjadi seorang teknikal. Sebab saya bermula pada tahun 1986, ada daripada teknikal. Tetapi hari ini dan sebelum-sebelum ini sebenarnya terpaksa ditolak untuk jadi presenter. Kalau seandainya presentation saya tak bagus, konsep yang saya bawa tak bagus, saya memohon maaf teramat-amat. Okay, good. So, ini yang dikatakan satu lagi pengalaman yang Cikgu Sharif bawa kepada anda. Macam mana Cikgu Sharif set up the studio Maya, set up studio physical for the live streaming menggunakan multiple camera. Okay, so sebenarnya dari segi live streaming, apa yang patut kita tahu? Apa patut yang kita perlukan sebenarnya? Okey, so dari segi kenapa live streaming menjadi keperluan buat masa sekarang dan bagaimana platform multimedia itu penting? That's right. Senang sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi apa yang kita perlu. Kalau dahulu kita berkonsepkan fizikal. Kita berkonsepkan kelas 1-to-1, kelas 1 ke 30 orang, kelas 1 50 orang. Tetapi hari ini, Alhamdulillah, daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Brunei, Perlis, Johor,
tanpa kos yang tinggi, hanya membelanjakan teknologi yang ada di depan dan membelanjakan internet IoT untuk belajar macam mana set up live streaming. Okey, so cikgu menggunakan physical camera. So kalau kita lihat, ini adalah salah satu lagi about the distance camera. Okey, so kalau kita katakan ini, sebab kita ni sebenarnya very typical ataupun kita sukar untuk pindahkan semua ke dalam dunia maya. Maksudnya kita mesti nak juga bermain dengan kita panggil apa? Whiteboard. Kalau zaman dahulu papan hitam, and then kita ada whiteboard, kita nak conteng. Sebab presenter, pensyarah, cikgu, dia kalau tak boleh guna whiteboard, tak boleh pegang marker, dia tak boleh mengajar. Right, so tak boleh mengajar. So kita rasa macam perlu juga ada. Sebab tu bila cikgu set upkan seminar untuk live streaming hari ni, maksud dia kita kena combine teknologi, kita kena mix teknologi. Walaupun kita rasa kita nak pindah kepada maya, kita dah nak pergi kepada maya, tetapi the physical whiteboard kita, maknanya presenter tu dia hanya baca tulisan yang ada di depan skrin. Dia tak perlu tengok kamera, sebab kamera tu automatik berada di belakang frontal itu. That's why senang. Cuma kita, bila kita tak ada teleprompter, so kita kena add in teknologi macam mana kita nak masukkan kepada dalam itu. So ini salah satu yang kita perlu faham, kita perlu tahu sebenarnya. Right, so kepada anda yang di luar sana, masih lagi, jika ada masih tak faham ataupun ada yang ingin dah nak bertanya, right, okay, so cikgu bawakan kita kepada SOP penyiaran pula. Ini yang sebenarnya yang cikgu bawa. Ini yang cikgu mohon supaya seminar ini diambil kira pada hari ini tentang SOP penyiaran dalam online. Bila kita nak go to the online, apa yang patut kita ada dalam syarat, okay, dia punya undang-undang. Alright, so ini adakah yang kita perlu perkuatkan, ataupun semua orang boleh online? Nak online tak kisah, tapi dah konsep kita, bila kita dah go to the konsep penyiaran, bila sebut saja online, bila sebut saja live, ini adalah penyiaran. Penyiaran ni adalah dia ada standard dia. Yang ni yang cikgu nak tegur sikit hari ni. Sebab kesilapan kita mendatangkan aib. Kesilapan kita bila kita live mendatangkan impak yang buruk. So, apa step, apa teknik yang patut kita buat? Apa yang cara yang patut kita lakukan? Adakah kita dah ada letak satu benchmark standard kepada unit media kita, mengatakan bahawa this is a konsep yang diluluskan? Ataupun hantam korang lah, janji keluar gambar. Ataupun dari segi sound, kadang-kadang bunyi bergaung, bunyi ambience ataupun environment tu bunyi lebih kuat daripada yang bercakap. Adakah begitu standard kita? Adakah begitu kehendak kita? So ini yang kita kena perlu faham sebenarnya. Adakah kita nak bawa imej kita ni, imej jabatan ni, imej diri kita dan juga jabatan ataupun unit kita kepada dunia luar tanpa sepadan, hanya sekadar begitu sahaja? Sebab kita kena ingat, kita dah mencuba, kita dah try, kita dah ada dah unit, kita dah perform dah, kita dah start mula beli equipment, right? Tetapi SOP yang sebenar, kalau boleh cikgu mohon sebenarnya supaya SOP ini diambil kira sebenarnya. Kalau kita nak rujuk, tanya cikgu Syarif, ada yang tanya cikgu, nak tanya sikit, kita nak rujuk kat siapa cikgu SOP ni? Kalau kita rujuk dekat TV session, dia kata, oh kami tak pandai yang tu. Kalau kita rujuk TV session, boleh tak ajar kami macam mana untuk penyiaran yang betul? Tak termampu kita ikut. Sebab untuk live yang begini, paling tidak pun 20 ke 25 orang bekerja. Dalam studio, satu cameraman, satu kamera, satu cameraman. Ada assistant cameraman, dah 3 jadi 6.
yang jaga VT1, VT2, VT3, yang jaga lighting. Yang atas stage cikgu sekarang ni yang kita mungkin tak nampak kan, nanti last cikgu tunjuk studio cikgu balik. Mungkin nak tengok di sebalik belakang cikgu macam mana, dan yang jaga konti, yang jaga soundman. Bukan bermaknanya kita mampu semua jabatan. Mungkin ada dalam tuan-tuan semua dipanggil apa? One man show. Satu orang aja, tangan sampai jadi sotong. Sini kena tekan, sini tekan, kayak tolak kamera, anda kena ada headphone, lepas tu tolak sound. Itu biasa. Cuma kita nak utilisekan teknologi, kita nak manfaatkan teknologi supaya kita jadi mudah. So dalam seminar pada kali ini cikgu akan tunjuk beberapa peralatan teknik yang mudah sebenarnya. Okey, mungkin dah mula, kita rasa dah panas sedikit. Kita pergi lagi. Okey, ini yang cikgu tegur tadi, sebenarnya cikgu mengharapkan supaya kita punya standard undang-undang yang kita bawa kelulusan ini ada di Malaysia. Menggunakan webinar online, ada undang-undang dalam online. Macam mana step yang betul supaya sekurang-kurangnya step yang betul. Apa step yang betul sebenarnya? Apa step yang betul sebenarnya dalam undang-undang kita? Lepas tu dari segi peralatan apa yang kita perlukan sebenarnya? Peralatan yang dibenarkan. Okey, lepas tu dari segi tahap suara. Maksudnya dari segi audio. Ini yang sebenarnya yang cikgu mohonkan kepada kita semua supaya lepas seminar ini jadikan satu lagi benchmark ataupun peluang untuk kita nak letakkan satu platform. Sebab kita jangan ingat, oh sekadar kami dah boleh live dah, kami dah berjaya dah boleh live. Kalau seorang pengarah mengatakan, oh bagus, tepuk tangan dah, bagus sebenarnya, dah live dah tu, bagus dah. Walaupun kita live itu secara VT playback, okay, good. Sebab kita tak berani lagi nak live secara litas langsung daripada studio A ke studio B, studio B ke studio C. Macam mana dia punya communication dia? Tak apa, sekurang-kurangnya kita dah berjaya. Semoga lepas seminar ini, bila dapat satu input baru supaya kita meletakkan kepada satu standard asas dalam penyiaran di unit kita, jabatan kita, syarikat kita dan diri kita juga, untuk meletakkan satu benchmark yang kita kena kita kena follow. Okay? Sebab tak ada orang lain nak buat untuk kita. Tak ada orang lain yang akan memberi kita peluang kalau seandainya kita tak ambil peluang yang kita ada. Okey, dan kita akan pergi sedikit lagi tentang proses menggunakan teknologi. Yes, okey. Bila cikgu dah bawa sampai ke tahap ini, kita semua tentang proses pembelajaran, platform multimedia, cara kita kalau cikgu menggunakan teknologi online, mengajar kepada pelajar, pensyarah menggunakan teknologi online, mengajar kepada student, dan kita mesyuarat menggunakan teknologi online kepada yang di luar sana. Tapi itulah, secara jujur cikgu melihat kepada ramai di jabatan, bila seorang pengarah, seorang ketua pengarah, bila dia mesyuarat, adakah dia juga menggunakan laptop yang sama dengan ahli mesyuarat yang lain? Image dia, shot dia, sound dia. Ini yang kita kena jaga. Sebab bila di laptop, kita hanya menggunakan kamera yang ada di laptop sahaja. Kamera yang ada di laptop ni sebenarnya kamera yang dibekalkan dengan kualiti CCD, camera coupled device, CCD. Hari ini dah menggunakan CMOS yang berbentuk dia single processor ataupun dipanggil webcam. So bila kita guna kamera ni, dia gelap sedikit, cahaya dikurang, dia akan jadi gelap, jadi pucat. So bila macam tu, maksud dia kita meletakkan image presentation kita, image pengarah kita dalam keadaan gelap begitu. So kena bawa benda ni kepada satu mesyuarat yang besar mungkin, supaya meletakkan dalam bilik mesyuarat ataupun ada unit kamera untuk bila mesyuarat oleh ketua pengarah, dia kena berada dalam standard image yang begitu. Dah. So kamera yang bagaimana yang bagus cikgu? Ramai tanya. Okey, kita sebut cikgu Syahmi pakai CCTV je. Okey, ada CCTV yang pun bagus, ada kamera yang bagus.
Cuma kita tak faham. Sebelum ni kita tak kisah pun bab kamera. Janji kita pergi kedai, kita beli satu webcam, dah letak. Cantik dah cikgu, terang dah. Betul, sebab bilik tu terang, teranglah dia. Tetapi bila bilik itu gelap ataupun kita menggunakan skrin projektor bila mesyuarat ataupun skrin yang besar, ketua pengarah kita live, so dia punya backlight tu akan buatkan kamera akan jadi gelap. So, apa patut kita buat? Ini yang kita perlu faham tentang teknologi. So, bila kita menggunakan platform online ni sebenarnya, apa yang kita perlu ada lagi ialah kita perlu tahu tentang sedikit teknikal. Ini yang cikgu nak mohon sebenarnya dari segi platform sedikit teknikal. Teknikal dari segi video. Right, so teknikal dari segi video dan teknikal dari segi audio. Right, so audio. Dah ke? Alright, so sebenarnya teknikal dari segi IoT iaitu Internet of Things. Ini penting So benda yang cukup penting ini tak boleh tinggal. Bila kita dah start online, kita dah sebut online, internet perlu ada, quality camera perlu ada, audio mesti clear. Jangan lagi audio bila dalam mesyuarat tiba-tiba ada yang telefon saya suruh pergi. Kenapa kami bila mesyuarat saja sound bunyi semua, tak boleh nak dengar. Memanglah ada 5 laptop duduk dalam satu bilik, semua pakai online. Jahanam. So maksud dia, bila kita nak online, kita kena faham dia punya step dia. Sebab tu kalau paling tidak pun kita menggunakan headphone. Bila kita guna headphone, kita dengar clear sound itu. Dan kita tak memberikan feedback. Sebab mic yang kita on, speaker yang kita nak dengar, mic yang sebelah kawan kita akan masuk dalam mic kita, dia akan return balik sound itu. Ini salah satu kelemahan-kelemahan yang berlaku sebenarnya. Tetapi selepas tahun 2020, kita dah pergi kepada tahun 2021, kita dah rasa best. Online pun dah best, dah smart, sound dah bunyi cantik. Mesyuarat pun dah tak ada bising lagi. Sebab dah pandai mute. Dah pandai hidden. Maksud dia hidden, dah tutup, tinggal tulisan aja, Cikgu Sharif. Sound mute. Ada ke tak ada cikgu waktu tu? Ada ke tak ada? Macam senyum aja. Macam senyum aja, entah pernah buat apa. Right. Sebab bila kita keluar, Cik Abdul Halim, ada ke tak ada ni? Ada, right. Testing. Bukan, cikgu takut, cikgu bimbang, hilang. Right, cikgu tiba-tiba rasa-rasa kalau nak pergi tandas tak apa, okey, excuse. Takut tiba-tiba dah ada kat kedai mamak tengah tapau baik, breakfast belum. Okey, right. Sebab apa? Sebab kita fikir, saya dah record dah tadi. Nanti saya dengar balik. Saya dah record dah mesyuarat tu, nanti saya dengar balik. Ramai yang buat sikap tu. Dengar separuh jalan, kalau tak ada isu, diam. That's why. So hari ni cara yang betul, secara yang online. Macam mana kita nak menggunakan teknologi, proses pembelajaran. Tapi tak apa, okey, kita teruskan lagi sedikit. Alright. So kita dah mencecah 1 jam setengah. Right, cikgu benarkan untuk keluarkan soalan dalam masa lebih kurang 2 atau 3 minit. Okey, kita pergi kepada soalan sekejap supaya ada komunikasi. Alright, ada sebarang soalan? Cikgu bagi peluang sekejap. Ada soalan tak? Okey, good. So 30 keping gambar dalam 1 saat. Konsep kertas on sheet dilukiskan lidi. Okey, right. Then kita lihat lagi, ada soalan tak? Ataupun yang memang nak dengar, nak tanya soalan dengan Cikgu Sharif, nanti kami akan berikan. Okay, right, go. So, kenapa konsep kertas? Yang mana lagi? Paling atas. Pukul sebelah. Bawah. Tu 10-10, yang belakang. Okay, paling latest sekarang kita dengar. Okay, konsep kertas 60 sheet dilukiskan. Okay, good. Itu yang tadi. Ada soalan tak? Kalau kita tengok di sini, infra. Okay, so dari segi Ahmad Daniel, Fazli. Okay, so siapa lagi yang ada? Azam, Muhammad Farhan. Okey, dari pergi LP Pry. Okey.
Spek laptop untuk live stream cikgu. Alright, okey. Lagi. Baik. Bab teknikal kabel jenis macam mana? Good. Itu akan next. Sampai ke HDMI. Cikgu akan tunjuk nanti, okey. Perbezaan SDI dengan HDMI. Okey, ada lagi. So, spek laptop. Alright. So, audio masuk ke OBS. Oh, cara banyak senang. Daripada ni 9 kata audio nak masuk ke OBS. Kenapa sebelum ni memang story dia semua bisu ke? Okey guys, tak apa. Lagi ada lagi tak? Alright. Okey, good. So kita balik kepada selepas soalan. Spek laptop apa yang diperlukan? Ini rezeki. Lalu dalam kelas cikgu, dalam talk cikgu, cikgu selalu sebut bila kita pergi kedai komputer, kita kena seluk poket. Okey, bagi yang hajah, okey, wanita, gegel, dia kena buka handbag dia. Tengok dalam. Dia tengah tengok, sebenarnya dia tengah kira hari ni dia bawa berapa. Right, so include laptop. Okay. Sebab cikgu tak mampu nak sebut perkataan yang, oh kalau beli yang begini, lebih kurang RAM dia 32 gig. Oh patutlah laju. Kami pakai 4 gig je cikgu. Okay, good. Perbezaan itu adalah asas kita dah faham. Laptop yang standard kita, hari ni kita kena ingat. Kenapa kita tak boleh menggunakan RAM 2 gig lagi? Kenapa grafik card kita tak boleh gunakan 512? Sebab saiz video kita dah HD. Bila saiz video kita dah HD, grafik card kita tak support. Itu beza dia. Tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan ambil video yang 480 punya saiz ataupun 720 punya saiz, tak ada masalah. Itu perbezaan dia. Sebab video kita hari ni ada yang dah upload 2K terus. Ada yang dah upload di dalam Maya ataupun online 4K. So maksud dia memerlukan komputer yang at least RAM dia 4 gig. The minimum. Itu pun nyawa-nyawa ikan zaman ini. Cikgu, kenapa saya punya laptop yang saya beli 4 ke 5 tahun lepas sekarang ni dah tak boleh lah cikgu, dia dah slow sikit dah. Saya dah cuci habis dah. Habis saya dah buang dah cikgu. Software pun buang juga. Kalau buang memang tak hidup lah komputer tu. Okey, so maksud dia bukan soal itu. Soal dia kualiti video yang hadir hari ni, zaman ini adalah saiz dia besar. Oh cikgu, saya upgradekan dia punya RAM. Yes, bagus start kita melihat kepada perkembangan teknologi. Okey, cadangan dia tadi soalan spek komputer yang bagaimana yang kita, okey, paling tidak minimum dia 4 GB RAM, 8 GB RAM. So graphic card kita cuba yang paling besar semampu. Maksud cikgu tu, cikgu tidak boleh meletakkan bahawa graphic card ni kena at least 1 tera, 2 tera, 4 tera. Graphic card saja. So bila graphic card dia besar, dia boleh prosesor yang laju. Bila kita nak stream, sebab bila kita nak stream, prosesor dia yang besar. Cuba kita lihat kepada bandwidth yang dia berjalan. CPU yang dia berjalan. Kalau CPU tu dah mula turun, dia dah makin berat sebenarnya. Jangan duk ingat internet saja. Laptop kita tu sebenarnya dah tak mampu lagi nak speeding. Alright. So, bila soalan tadi, at least hari ni yang cikgu pakai 8 GB RAM. Itu paling minimum yang kita ada sekarang. 8 GB RAM. So, dari segi prosesor, terpulang kita at least 2.5 GHz ke atas. Dan lihat satu part lagi ialah graphic card. Okay, right? So cikgu rasa cikgu dah tas jawapan itu, walaupun tidak secara tepat. Right. Then kita pergi kepada soalan yang kedua tadi tentang macam mana OBS tak boleh masuk, sound tak boleh masuk OBS. Okay, sebenarnya cikgu tak nak potong slide cikgu. Cikgu akan jawab sebab dalam slide cikgu akan sampai kepada OBS. Okay, so sebab kita dah mencecah 1 jam 30 minit. So masa kita cukup singkat dah. Kita dah nak mencecah pukul 11. Come on, kita kena speeding balik. Okay, good. So kita balik sekejap kepada sini bahawa teknologi yang kita ada, kita menggunakan laptop sahaja. Ini yang kita pernah live. Live kita ada satu laptop sahaja. Kita tak mampu nak ada dah. Kamera pun tak ada. Laptop, kamera yang kita gunakan, mikrofon di laptop je. Maksud dia, mikrofon yang built-in yang ada dekat desktop kita tu.
yang ada dekat surface laptop kita dekat keyboard. Dan cahaya yang kita guna pun cahaya yang ada dalam bilik tu. Kadang-kadang lampu tungsten yang kita guna hak 2 ketul bulb, 1 dah kom. Ada 2, tapi 1 ni dah blow, pun jalan juga. Inikah standard kita? Okey, lepas tu background jangan ceritalah. Kadang-kadang gambar yang macam-macam, gambar Ferrari, gambar apa semua kat belakang tu. Orang yang kita live, sebenarnya dia lihat surface yang ada dalam skrin kita yang bersama cikgu sekarang ni. Orang lihat dan cikgu sekarang ni. Ramai juga yang telah melihat yang di belakang tu. Tu siapa, tu siapa, tu siapa. Sebab itu adalah dia punya atraktif dia sebenarnya. Apa yang kita tunjuk sebenarnya itu adalah surface yang dilihat secara keseluruhan. So maksud dia, walaupun kita nak menggunakan satu laptop, kita perlu faham, kita perlu ingat. So bila kita dah ada satu laptop, then kita akan pergi kepada apa yang perlu ada dalam laptop kita, right? Then kita pergi kepada teknologi dan equipment. Ini kita dah pergi peringkat sedikit technical. Okay, so kita dah pergi kepada teknologi update. Okay, kenapa cikgu sebut pasal teknologi update? Sebab hari ini berkali-kali dalam seminar, ada yang dah ikut seminar cikgu mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Alhamdulillah. Sebab teknologi update membunuh kita. Teknologi update sentiasa membunuh kita. Kenapa membunuh kita? Sebab hari ini kita beli satu laptop. Okey, kita beli satu laptop dan kita lihat, okey, teknologi update ni ialah bermula daripada apa yang kita ada pada tahun 2021. So apa yang akan berlaku pada 2025? So ini yang akan membunuh. Kita beli, then pada 2021 kita start update. Right, kita update. Lepas saja kita update, kita tak update. Lepas tu kita tak update. Bila sampai saja hujung tahun 2021 pada Disember, kita baru nak update. Dia sudah block kita. Dia sudah block kita. Tahun 2021 je. And Disember. Tapi dia dah start block kita. Because sebab dia tak update. Kita tak update. Bila kita tak update sebenarnya, bila kita tak update, dia akan upgrade version. Tujuan dia update ni sebab dia nak blockkan version, contoh version 4, 5, 6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9, 4.9, 5.0. Dia nak start dan nak charge kita. Dia nak start charge kita. So kalau kita tak nak beli, kita tak nak bayar dia punya update, so dia akan block kita. Dah. Ramai jabatan kerajaan yang beli apps, beli software. Sebab duit bajet untuk update tak pernah dimohon sebelum ini. Sebab tu cikgu kata dia telah membunuh kita, membunuh kehidupan kita dari segi update teknologi. Sebab update teknologi ni penting sebenarnya. Kita tak boleh skip that. Bila kita skip, so bila masuk version baru, sistem yang version lama tak boleh terima dengan sistem baru. Bila tak boleh terima sistem baru, apa yang patut kita buat? Kita kena remove. Bila dah kita remove, kita kena upload baru. Bila upload baru, mesti ada payment baru. Ini yang dikatakan teknologi update. So kalau katakan teknologi update ni, kalau kita tak nak terima, kita tak nak buat, kita tak nak ikut. Sebab tu hari ni cikgu sendiri buat teknologi update. Seminar ini siri yang ke-9 kalau tak silap cikgu selama 10 tahun. Sebab kita bawa, yang ke-10 dah selama 10 tahun. Kalau tak silap cikgu yang 2009 di filem Negara Malaysia. Sebab benda ni kita kena update. Dan cikgu melihat inilah peluang untuk cikgu nak bantu kawan-kawan supaya sedar bahawa kita tak boleh alpha dengan update. Sebab teknologi yang cikgu berkawan dengan overseas kawan-kawan semua mengatakan bahawa konsep inilah perniagaan untuk lebih maju, lebih hidup. Alright, so kita akan pergi sikit lagi. Right, so daripada kamera laptop, then laptop, kamera webcam, laptop, kamera video. Ini adalah sedikit yang kita upgrade dah. Maksudnya laptop yang kita ada, right? Laptop yang kita ada ini kita gunakan. Dah.
Lepas tu kita menggunakan kamera tambahan kita. Ini sebenarnya yang kita dah mula upgrade. Right. So bila kita dah guna kamera tambahan, macam mana nak masuk ke dalam laptop kita? Right. Macam mana nak masuk dalam laptop kita? Ini yang sebenarnya yang kita perlu faham. Okay. So macam mana nak masuk dalam kamera laptop kita? Okay. Tadi peringkat asas yang cikgu sebut, kita ada handphone, kita dah boleh buat live. Sound, janji dia dekat dengan mulut, kuat. Jauh, slow. Betul? Takkan kita nak live macam ni, nampak biji mata je ni. Kamera ambil gambar biji mata, mulut dekat sini. Sekarang ni kita tengah live, kita tengah lihat pemandangan-pemandangan yang cantik di belakang. Cantik macam mana di belakang tu, tutup dengan biji mata. So kita baru guna laptop pula. Okay, kita dah laptop. Lepas tu laptop pula kita kena jadi adjust, kepak tolak masuk. Kadang-kadang dahi kita dapat, kadang-kadang kepala kita dah potong separuh. Bila cikgu tanya kenapa tak ada otak ke? Kenapa? Kenapa cikgu cakap macam tu? Dah habis dah potongnya dalam kamera laptop separuh, otak dibuang. Kita tak boleh mencacatkan. Kita kena faham sebenarnya. Okey, kita contoh kalau yang dikatakan cacat. Alright, begini. Then kena ingat. Okey, cikgu duduk sini, right. So kita lihat kepada dari segi ini. Nampak tak yang dikatakan cacat tadi? Ini telah dipotong. Ini salah. Dalam penyiaran sebab tu kecuali kita nak out frame. That is salah. So ini dikatakan dalam in frame. Ini dikatakan looking room. Ini dikatakan ini dikatakan headroom. Ini dikatakan looking rooms. So ini kena kira. Takkan kita nak biarkan bila kita bersiaran, bila kita buat live, semua orang melihat tentang apa yang kita live. Walaupun kita telah dicacatkan dalam dari segi frames.